Shanghai, satu ketika dulu, merupakan sebuah tempat yang telah mengalami pembangunan yang pesat. Walaupun terdapat banyak bangunan bersejarah di kawasan ini, namun, bangunan tinggi yang baru dibina di sepanjang Sungai Huangpu turut menyelit. Kebanyakan bangunan bersejarah di sini masih mengekalkan hiasan kuno dan menyimpan banyak kisah, meninggalkan misteri sejarah yang belum dapat diselesaikan hingga kini. Salah satu dari rumah ini adalah rumah nombor 37 Lin Jiashai. Ketika itu, saya merupakan seorang anggota polis jenayah yang baru saja menamatkan latihan. Saya telah diarahkan untuk bertugas di Biro Keselamatan Awam di Wuning Road, sebuah kawasan perumahan yang kecil. Kawasan perumahan pada masa itu mirip dengan sebuah kampung. Pada hari kejadian, saya sedang bertugas shift malam. Pada kira-kira tengah malam, saya menerima panggilan telefon yang tidak begitu jelas. Kebanyakan panggilan telefon pada masa itu dilakukan melalui telefon awam. Ketika telefon berdering, ia kedengaran seperti tersekat-sekat. Saya mengangkat gegang dan terdengar suara pemanggil yang sukar dipastikan. Saya tidak mengenali sama ada ia suara lelaki atau perempuan. Pemanggil berkata, "Saya telah membunuh seseorang. Saya menyerah diri." Kemudian talian terputus. Nasib baik, saya sempat mencatat alamat pemanggil, iaitu rumah nombor 37 Lin Jiashai. Sejurus selepas panggilan ditamatkan, saya memaklumkan kepada pegawai berpangkat tinggi dan sepasukan pegawai rendah polis dari Biro Keselamatan telah dihantar untuk menjalankan pemeriksaan. Berdasarkan laporan yang telah dibuat selepas pemeriksaan itu, ketika mereka sampai, mereka mendapati rumah itu dalam keadaan gelap gelita dan sunyi sepi. Sambil menyuluh sekitar kawasan rumah, mereka menolak pintu kayu sebelah luar untuk masuk ke halaman kecil. Sebaik sahaja mereka berada dalam halaman kecil, mereka dapati daun-daun sedang berguguran ditiup angin, memberikan suasana yang sangat aneh. Mereka berteriak dengan kuat, "Ada sesiapa di dalam rumah?" Namun, tiada jawapan yang diterima. Keadaan dalam rumah juga gelap. Mereka menolak pintu utama untuk masuk ke dalam rumah, tetapi mendapati pintu itu terhalang dari dalam. Tidak lama kemudian, beberapa anggota polis dari bahagian siasatan jenayah turut tiba. Melalui siasatan awal mengenai penghuni rumah tersebut, mereka mengetahui bahawa pemilik asal rumah itu telah lama melarikan diri ke Taiwan. Pemilik baru adalah seorang lelaki bernama Ye Xiangwo yang pindah dari Hebei ke Shanghai untuk bekerja. Keluarga Ye terdiri daripada 4 orang dengan isterinya yang lumpuh dan menggunakan kerusi roda. Mereka mempunyai 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Selepas memberikan maklumat tersebut, mereka pun meneruskan siasatan. Pegawai polis jenayah dari Biro Keselamatan berusaha memecah masuk melalui pintu utama, namun pintu itu tersekat dan tidak dapat dibuka. Mereka terpaksa memasuki rumah melalui tingkap. Ketika anggota polis jenayah tersebut memijak lantai, dia merasakan lantai dibanjiri oleh sejenis cecair dengan udara yang berbau darah. Mereka belum menyalakan lampu suluh semasa memasuki rumah. Keadaan lantai yang basah dan licin menyebabkan beberapa anggota polis jenayah, termasuk ketua pasukan yang berada di barisan depan tergelincir. Dia merasa ada yang tidak kena dengan lantai rumah, lalu ketua pasukan berdiri dan menyalakan lampu suluh dan menyuluh dirinya. Dia terkejut mendapati pakaiannya berlumuran darah. Anggota lain yang tergelincir juga terkejut dan segera menyalakan lampu suluh mereka. Mereka terkedu melihat keadaan dalam rumah itu. Terdapat meja makan dan kerusi roda di ruang tamu yang berkeluasan dalam 4 meter persegi. Lantai rumah dipenuhi cecair berwarna merah gelap, mencecah sehingga ke buku lali. Seorang anggota polis muda bertanya, "Apakah ini?" Pegawai polis yang lebih tua dengan tenang menjawab, "Ini mungkin darah manusia." Anggota polis muda tadi bertanya dengan suara yang terketar-ketar, "Mengapa begitu banyak darah di sini?" Pegawai polis tua tadi hanya mampu menggeleng kepala. Polis jenayah dari Biro Keselamatan meminta rakan-rakannya kembali ke ibu pejabat dan memanggil Kos Siasatan Jenayah Perbandaran untuk membuat laporan. Mereka meninggalkan 4 orang untuk meneruskan siasatan di tempat kejadian.
Mereka menggeledah bangunan 2 tingkat itu tapi tidak menemui sesiapa. Jadi, darah siapakah yang ada di atas lantai? Kemanakah perginya tuan rumah? Menurut doktor forensik, darah sebanyak itu seharusnya dimiliki oleh sekurang-kurangnya 6 orang dewasa. Tetapi, hanya ada 4 orang penghuni saja yang sepatutnya ada dalam rumah. Pihak penyiasat telah menyoal beberapa jiran yang sedang memerhatikan mereka dari halaman. Mereka memberitahu bahawa isteri tuan rumah sudah membawa kedua-dua anaknya pulang ke rumah ibu bapanya beberapa bulan lalu, dan lelaki di rumah itu pula sudah beberapa hari tidak kelihatan. Jadi siapakah orang yang telah melaporkan jenayah itu? Pasukan yang dihantar ke rumah tersebut terpaksa kembali ke pejabat tanpa membuat sebarang penemuan. Sebulan selepas kejadian, Balai Polis menerima laporan daripada Jawatankuasa Kejiranan bahawa mereka mendapati pintu rumah itu terbuka. Sedangkan tempat kejadian itu telah pun ditutup, dan jiran-jiran tahu bahawa pembunuhan telah berlaku dalam rumah berkenaan. Tidak mungkin ada yang berani mengingkari arahan tidak dibenarkan masuk. Jiran-jiran mereka juga tahu, keluarga itu telah menghilangkan diri. Jadi, hanya satu kemungkinan sahaja. Mungkinkah ada pencuri? Pasukan petugas menghantar seorang pegawai polis jenayah dan beberapa anggota dari Balai Polis tempatan untuk memeriksa. Apabila mereka masuk ke dalam rumah, mereka dapati keadaan masih sama seperti beberapa hari sebelum itu. Lantai masih berlumuran dengan darah manusia. Namun, apa yang pelik kali ini ialah, mereka terdengar suara kanak-kanak sedang ketawa di tingkat 2. Waktu itu hampir tengah hari. Semua kejiranan turut mendengar suara kanak-kanak tersebut. Anggota polis bergegas ke tingkat 2. Di sana, mereka mendapati kerusi roda yang asalnya dari tingkat bawah sudah diletakkan di bahagian atas tangga. Tetapi, tidak ada sesiapa di tingkat atas. Sekali lagi siasatan itu terhenti kerana tidak ada sesiapa dalam rumah itu. Kembali ke balai, detektif yang turut serta membuat siasatan, melaporkan semuanya dengan jujur. Melalui laporan yang diterima itu, semua anggota polis dari Biro Keselamatan mengesyaki bahawa mereka sedang berhadapan dengan hantu. Namun, mereka tidak berani mengatakannya. Kira-kira 10 hari kemudian, jiran sekali lagi melaporkan bahawa lampu akan menyala di tingkat 2 rumah itu pada waktu malam. Walaupun berhadapan dengan fenomena yang ganjil, ketua pasukan petugas tetap yakin ia bukan perbuatan hantu. Tapi, mengesyaki bahawa ia adalah pangkalan pengintipan atau menjadi sarang penjenayah. Jadi, dia memutuskan untuk membuat pemantauan dan serangan hendap pada waktu malam. Operasi serang hendap dibuat kebetulan pada satu malam yang sangat sejuk. Semua anggota yang terlibat mengintip di sekitar rumah. Seperti biasa, tepat pada tengah malam, kelihatan lampu menyala di tingkat 2. Ia kelihatan lebih seperti api daripada lampu. Detektif terkemuka memberi isyarat kepada semua orang untuk masuk ke dalam rumah. Kecuali, 2 orang yang dikerah untuk berjaga di luar untuk menghalang penjenayah daripada melarikan diri. Apabila pasukan itu masuk ke dalam rumah, mereka mendapati tiada lagi kesan darah, semuanya telah hilang. Mereka secara senyap-senyap berjalan naik ke tingkat 2, tanpa menyadari pintu di belakang mereka tertutup dengan sendiri. Detektif pertama yang naik ke tingkat 2 melihat ke ruang tamu. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dengan riak wajah yang sangat ketakutan. Detektif kedua yang berada di belakangnya, terkejut melihat riak wajah detektif itu. Dia bergerak ke hadapan untuk melihat apa yang membuat detektif pertama itu ketakutan. Suasana di tingkat 2 sangat berbeda dari biasa. Ia kelihatan seperti ruang tamu sebuah keluarga kaya. Terdapat satu potret keluarga yang besar tergantung di dinding. Sementara, satu pasang lengan manusia yang seputih salji tergantung di meja makan. Dengan darah yang menitis jatuh ke lantai. Detektif kedua yang berjalan di belakang tadi tiba-tiba menjerit. Ada hantu. Detektif pertama menoleh dan kelihatan ada sesuatu yang sedang mengheret detektif kedua itu ke lorong gelap di tingkat 2. Melihat kejadian itu, detektif pertama tadi ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah. Detektif kedua pula menghilang di sebalik kegelapan di tingkat 2. Dalam keadaan kucar-kacir, tiba-tiba musik gramofon lama dan ketawa kanak-kanak kedengaran. Walaupun keadaan di tingkat 2 ketika itu agak gelap, tapi mereka masih dapat melihat kejadian tadi dengan jelas karena kebanyakan lampu kecil di tingkat 2 terpasang. Tidak lama kemudian, semua lampu di tingkat 2 tiba-tiba terpadam dan keadaan menjadi sunyi sepi.
Dua orang anggota polis yang menunggu di luar pintu tadi, bergegas masuk dengan lampu suluh apabila mereka mendapati lampu dipadamkan dan tiada pergerakan kelihatan di dalam rumah. Sebaik sahaja detektif pertama melihat dua orang pegawai tadi meluru masuk, tiba-tiba satu bayang merah muncul di hadapannya. Detektif yang hilang di heret tadi menjerit lalu kelihatan jatuh ke ruang tamu dari siling rumah. Kesemua anggota keselamatan yang mengikuti operasi itu terpaksa kembali ke pejabat kerana mereka tidak dapat memastikan siapa atau apakah yang sedang mereka hadapi. Hanya tanda tanya sahaja yang ada dalam fikiran mereka. Laporan tentang kemungkinan tempat itu menjadi pusat pengintipan pula telah sampai ke pengetahuan pihak atasan. Lalu, pakar siasatan jenayah dari cawangan dan bandar, serta pakar dari wilayah tentera China Timur dan Biro Keselamatan Awam telah menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat. Dengan teliti, mereka memeriksa setiap inci rumah tersebut. Tapi, mereka mendapati tidak ada laluan rahsia ditemui. Akhirnya, pasukan itu pun menolak dakwaan bahawa rumah itu menjadi tempat pengintipan. Detektif yang telah meneliti rumah itu pula, kemudiannya dilaporkan meninggal dunia semasa menjalankan tugas. Tetapi, kes itu diklasifikasikan sebagai kes yang tidak dapat diselesaikan. Kerana sangat pelik dan tidak mahu khabar-khabar angin tersebar, semua anggota yang terlibat dalam siasatan di rumah nombor 37 pada malam itu ditukarkan ke tempat lain. Pada tahun-tahun berikutnya, hanya detektif pertama saja yang dikekalkan dalam pasukan polis jenayah, tetapi pemimpin biro meminta agar dia tidak sama sekali menyebut tentang kes itu kepada orang ramai. Sejak kejadian yang terakhir di rumah nombor 37, rumah itu tidak lagi pernah dihuni oleh sesiapa. Malah tiada sesiapa yang berani mendekatinya walaupun pada siang hari. Bagaimanapun, kejadian aneh tidak berakhir di situ. Pada tahun 1958, keluar satu laporan yang mengatakan ada seorang ahli kultus, Yi Guandao, bernama Su Tanjiang atau lebih dikenal dengan nama tukang kasut Su yang dilaporkan mengenali Ye Xiangwo. Pihak Biro Keselamatan menganggap perkembangan baru ini amat penting kerana kes ini belum lagi selesai sepenuhnya. Lagipun, setelah 2 tahun, barulah ada petunjuk baru yang muncul mengenai kejadian di rumah nombor 37 Lin Jiashai. Su ditangkap dan disoal siasat. Hasil siasatan, Su telah memberikan satu senarai nama ahli-ahli kultus peringkat tinggi. Namun, perkara yang paling tidak dijangka ialah, dalam senarai tersebut, nama Ye Xiangwo muncul tanpa diduga. Su mendakwa bahawa Ye Xiangwo adalah penjaga mereka. Menurut Su lagi, dia mengenali Ye sejak tahun 1924. Ini membingungkan pihak penyiasat, kerana dalam rekod mereka, Ye dilahirkan pada tahun 1933. Ye dan Su bertemu di kampung halamannya di Henan, di kaki Gunung Funiu. Su memberitahu, Ye Xiangwo mempunyai tahi lalat di bahagian muka, tetapi Ye tidak pernah mengakuinya. Selain itu, Su juga mengatakan bahwa Ye Xiangwo tidak kelihatan tua sama sekali, malah lebih muda berbanding ketika dia mengenalinya dahulu. Su Tanjiang atau tukang kasut Su telah disoal siasat selama 1 hari dan 1 malam. Tetapi, selain maklumat tadi, tidak ada lagi maklumat penting yang diperolehi. Sebulan kemudian, Su Tanjiang didapati meninggal dunia secara mengejut di pusat tahanan. Kematian mengejut Su Tanjiang juga sangat pelik. 3 orang rakan Su dalam lokap yang sama pada masa itu menceritakan bahwa, pada malam terakhirnya, Su duduk seorang diri menghadap dinding. Dia kedengaran bercakap sendirian. Banyak perkataan yang tidak dapat difahami atau dijelaskan, seolah-olah dia sedang bertengkar atau merayu kepada seseorang, dan kami semua menganggap dia sudah gila. Apabila kami bangun keesokan harinya, kami mendapati dia masih lagi duduk dengan posisi yang sama. Menghadap dinding, tetapi kali ini, dia sudah meninggal dunia. Tiada kecederaan pada badan Su, dan perkara yang paling pelik ialah mukanya menjadi merah jambu, warna yang luar biasa. Pusat tahanan itu kemudiannya menjalankan pemeriksaan bedah siasat dan mendapati tiada tanda-tanda keracunan. Kematian Su si tukang kasut menambah satu lagi misteri yang mempunyai hubungan dengan kejadian di rumah nombor 37 Lin Jiashai. Setelah kematian tukang kasut Su, pasukan petugas tiada pilihan selain menyiasat Ye Xiangwo, pemilik baru rumah nombor 37 yang mereka tidak temui 2 tahun sebelum itu.
Malangnya rekod tentang Ye sangat terhad dan dia tidak mempunyai rekod jenayah atau apa-apa yang mencurigakan, kecuali kisah-kisah yang ganjil dan pelik. Ini menyebabkan pihak polis jenayah membebaskan Ye dan mengklasifikasikan kes itu sebagai kes yang tidak dapat diselesaikan. Keadaan menjadi reda seketika dan rumah nombor 37 Lane pun dirobohkan untuk tujuan pembangunan. Namun tiada siapa menyangka ketika perkampungan baharu pekerja dibina berhampiran rumah nombor 37 di bawah tanah bekas tapak rumah itu, pekerja menemui sebuah tangki besar sedalam 3 meter di bawah tanah. Di dalam tangki besar itu, terdapat mayat isteri dan 2 orang anak Ye Xiangwo yang hilang 2 tahun lepas. Selepas 2 tahun berlalu, pasukan siasatan jenayah perbandaran telah membuka semula kes itu dan mengklasifikasikan kejadian di rumah nombor 37 sebagai satu kes jenayah besar. Ye Xiangwo telah disabitkan kesalahan sepenuhnya kerana membunuh semua ahli keluarganya. Penguasa mengeluarkan perintah, orang dikehendaki, kelas A di seluruh negara. Detektif pertama yang pernah menyiasat kes itu kembali ke tempat kejadian tapi mendapati rumah nombor 37 sudah dirobohkan dan tempat di mana tangki besar itu digali sebenarnya adalah di bahagian ruang tamu rumah tersebut. Ye Xiangwo berjaya dikesan dan ditangkap berhampiran tapak kuil Tao yang usang di Gunung Longhu, wilayah Jiangxi dan dibawa kembali ke Shanghai. Disebabkan sifat istimewa kes itu, Ye Xiangwo telah dikurung dalam sel tunggal khas di Tilan Kiau dan disoal siasat oleh pakar menyoal siasatnya dari Kementerian Keselamatan Awam. Anggota pasukan pengecam forensik memberitahu detektif pertama sesuatu sambil berbisik, "Kami menemui sesuatu yang pelik ketika kami membedah siasat isteri dan anak Ye Xiangwo. Kami mendapati mayat mereka tidak mempunyai tanda-tanda reput, seolah-olah mereka masih hidup. Semua organ-organ mereka masih utuh dan sempurna walaupun sudah tidak bernyawa dan telah mati selama lebih daripada 2 tahun." Detektif pertama sangat terkejut. Selepas Ye dibawa pulang ke Shanghai, banyak masalah yang timbul ketika dia disoal siasat. Ye Xiangwo didapati menghidap sejenis penyakit mental yang aneh, dia tidak bercakap. Apabila ditanya apa yang dia sedang lakukan, dia hanya merenung siling dengan pandangan yang kosong dan mata yang kuyu, dia tidak makan ataupun minum. Kes ini telah disiasat dengan mendalam selama 3 tahun. Pasukan petugas khas dan pakar psikologi dari Kementerian Keselamatan Awam yang tidak pernah mengikuti kes Ye Xiangwo telah melakukan penilaian melalui 3 peringkat penilaian mental yang berbeza. Apapun, semasa imbasan X-ray otak dibuat ke atas Ye Xiangwo, semua orang yang hadir hampir mati ketakutan kerana Ye Xiangwo didapati tidak mempunyai tisu otak. Seseorang tanpa tisu otak bukanlah manusia sama sekali. Jadi apakah sebenarnya Ye Xiangwo ini? Kes yang telah melalui banyak penangguhan dan halangan sepatutnya dapat diselesaikan dengan tertangkapnya suspek utama. Malangnya, tertangkapnya suspek utama menambahkan lagi kesulitan dalam kes ini. Dapatkah kes ini diselesaikan dan ditutup? Setelah semua usaha menemui jalan buntu, akhirnya pihak pendakwaan mencadangkan supaya Ye dibawa ke tempat kejadian iaitu rumah Lin Jiashai nombor 37, dengan harapan dia dapat mengingati sesuatu atau dapat memberikan satu respon. Semua pihak bersetuju dengan cadangan itu. Maka, pada bulan April 1959, mereka pun membawa Ye Xiangwo untuk mengenal pasti tempat kejadian. 3 orang polis jenayah ditugaskan khas untuk membelenggu dan mengawal Ye, sementara yang lain sebagai pendakwa dan saksi kejadian. Apabila mereka tiba di tapak rumah nombor 37, yang sudah diratakan, Ye Xiangwo tiba-tiba ketawa. Dia ketawa dengan kuat sehingga semua orang yang memandangnya kehairanan. Dalam masa yang sama, lapisan kabus tebal tiba-tiba muncul meliputi seluruh tapak rumah nombor 37. Kabus itu terlalu tebal sehingga tiada sesiapa pun yang dapat melihat sesuatu. Detektif pertama cuba membawa Ye Xiangwo dan yang lain masuk ke kawasan tapak. Tetapi, mereka tidak berdaya kerana ada sesuatu yang menghalang dalam kabus tebal itu. Mereka akhirnya terpisah dengan Ye dan 3 orang anggota polis yang mengawalnya. Dalam beberapa minit sahaja, kabus tebal tadi berlalu dan selepas kabus itu hilang, mereka dapati Ye Xiangwo juga hilang. Sementara, 3 anggota polis jenayah yang ditugaskan mengawal Ye Xiangwo didapati terbaring di atas tanah, tidak sedarkan diri. Ketiga-tiga anggota polis jenayah yang pengsan itu dikejarkan ke hospital. Menurut laporan mereka, pada malam itu, bila mereka melihat kabus semakin tebal, mereka terus memegang tangan serta gari Ye Xiangwo agar dia tidak terlepas.
Kemudian mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Rumah Lin Jiashai nombor 37 yang telah dirobohkan itu muncul semula. Mereka kini berdiri di ruang tamu. Mereka terdengar gelak ketawa kanak-kanak dari tingkat 2. Pada masa itu juga, mereka melihat Ye Xiangwo berjalan ke arah dinding tapi pergerakannya seperti dia sedang terapung. Garinya terlepas dengan sendiri. Mereka tidak dapat menghalangnya. Lepas itu Ye Xiangwo pun menghilang. Pada masa itu, mereka segera menembak ke arah dinding, tetapi satu kuasa yang sangat kuat muncul dan menyerang mereka, menyebabkan mereka pengsan serta-merta. Apabila mereka sedar, mereka sudah berada di hospital. Kehilangan Ye Xiangwo telah mengakhiri episode yang membingungkan ini. Secara resmi, kes ini sudah ditutup. File rasmi merekodkan bahwa Ye Xiangwo telah membunuh seluruh ahli keluarganya, kemudian dia membunuh diri. Apa pandangan Anda tentang kes ini? Sila komen, share dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah yang bakal menemui Anda.